dalam masalah nak turun sujud, di sini adanya perbincangan di antara para ulama, ya, tentang bagaimana nak turun sujud, ya, bagaimana nak turun sujud, di mana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang sahih daripada riwayat Abu Dawud, baginda mengatakan bahawa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukal ba'ir, ya, wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau seorang kamu nak turun sujud, janganlah dia turun seperti mana turunnya unta, dan hendaklah dia meletakkan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya, ya. Ini penjelasan daripada Nabi tentang tata cara nak turun sujud. Nabi mengatakan yang pertama, jangan turun seperti unta, ya. Unta bila dia nak duduk, jangan jadi macam unta. Satu, jangan jadi macam unta. Lalu Nabi menjelaskan lagi, memperincikan lagi, ya. Dan hendaklah meletakkan kedua telapak tangan sebelum dua lutut. Ini satu aspek yang kita perlu ambil perhatian, kerana banyaknya kesilapan dalam hal ini. Apabila selepas rukuk, i'tidal, bila nak turun saja sujud, kita akan mendengar gegaran-gegaran di dalam masjid ataupun surau, ya, akibat daripada turunnya lutut dahulu, ya, di mana berdentum-dentam makmum di belakang kerana turun gedebum, ya. Kerana apabila lutut turun dulu, ya, berat badan tu semua akan tertuju pada kedua lutut, ya, mengakibatkan bunyi itu, ya. Tapi kita kata yang lebih dirisaukan adalah kerana persamaan perbuatan itu, mendahulukan lutut dulu dengan turunnya, duduknya unta ketika daripada dia berdiri, dia nak duduk. Unta akan mendahulukan kedua lututnya. Maka di sini kita kena ambil perhatian, ya, supaya didahulukan kedua tapak tangan, ya, sebelum, ya, kedua lutut, ya, seperti manalah hadis riwayat Abu Dawud yang kita telah bacakan tadi, ya. Ya, ada perselisihan. Ya, kalau nak isikan perselisihan, memang ada perselisihan berkenaan tentang turun sujud, ya. Kita ada sebutkan tadi bahawa berdasarkan hadis yang sahih daripada Abu Dawud, perlu didahulukan kedua tangan, ya, sebelum kedua lutut. Hal ini memang kalau kita lihat masyarakat gagal dalam hal ini. Masing-masing semua akan sepakat mendahulukan kedua lutut, ya. Yang mana kita katakan ini dilarang kerana dia menyamai unta. Tapi dalam masa yang sama memang tidak dinafikan adanya perselisihan, ya, di kalangan para ulama tentang yang mana yang perlu didahulukan, atau yang mana yang seperti unta, yang mana menyalahi unta, ya. Maka ada yang mengatakan bahawa mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan itu menyalahi unta. Kalau mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut, itu menyamai unta. Ada kata macam tu, terbalik, ya, memang jadi keliru. Tapi di sini ada satu perbincangan yang cukup cantik daripada Syekh Al-Albani rahimahullah tentang pendapat mendahulukan kedua unta. Memang telah diutarakan oleh ulama yang diiktiraf, seperti Syekh Ibn Utsaimin, ya, rahimahullah. Dia melihat bahawa mendahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan, berbeza dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi kita lihat Syekh Ibn Utsaimin, dia berpegang, dia sama dengan pendapat Ibnul Qayyim sebelum anak murid Ibn Taymiyah, yang mana Ibnul Qayyim turut berpendapat sama seperti Syekh Ibn Utsaimin. Ibn Utsaimin melihat bahawa hadis yang kita sebut tadi, hadis Abu Dawud, ya, bahawa sekiranya seorang kamu ingin sujud, maka hendaklah dia jangan dia turun seperti turunnya unta, dan hendaklah dia mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ibnul Qayyim melihat bahawa hadis itu maqlub, terbalik. Barakallahu fiik. Sepatutnya, yang betulnya, perawi tersilap. Ini benda ini memang berlaku dalam riwayat, memang berlaku.
Ibnu Qayyim melihat dalam hadis ni perawi terbalik. Kerana yang sebetulnya kalau nak menyelisihi unta, hendaklah didahulukan kedua lutut sebelum kedua tangan. Ya. Ibnu Qayyim melihat bahawa seperti Ibn Uthaymin, mereka melihat bahawa unta kalau dia nak duduk, dia mendahulukan apa? Kedua lututnya. Kedua tangannya. Mereka melihat unta bila nak turun, dia perhatikan. Ni saya nak tanya lepas ni. Dengar ni. Ni jangan nak bincang ilmu macam ni, masuk sini, masuk sini. Confused. Nah, itulah kena ambil perhatian. Baik. Lagi-lagi kita tak pernah nampak unta. Satu hal lagi. Lihat ya perbincangan. Unta, menurut pendapat Ibnul Qayyim dan Ibn Uthaymin, mereka melihat bahawa unta kalau dia nak duduk, dia akan mendahulukan kedua tangan dia. Ya. Dia akan mendahulukan bahagian depan dia. Ya. Sebelum kedua lututnya. Jadi kalau kita nak menyelisih unta, menurut Ibn Qayyim dan Ibn Uthaymin, kita kena apa? Letak dua lutut dulu. Ya. Baru dua tangan. Ya. Boleh? Okey. Di sini Syekh Albani mengatakan bahawa bagaimana kita boleh mengatakan bahawa unta bila dia duduk, dia mendahulukan kedua tangannya. Soalan yang pertama, ini just nak clarify, unta ada tangan ke tidak? Itu yang pertama. Ada tapi belum kaya. Kita kata ada. Memang kita kata setuju, ada. Ada dua tangan. Baik. Unta bila dia nak duduk, adakah kedua tangannya terangkat untuk nak diletakkan? Tak perasan? Unta bila dia nak duduk, tangan dia terangkat ke untuk dia nak letakkan pun? Mungkin ada yang tak faham. Kedua empat anggota tangan atau kaki dia memang dah atas tanah. Berbeza dengan manusia, dia berdiri atas dua kaki, tangan dia atas. Maka unta tak ada istilah dia nak letak dua tangan atas tanah. Tangan dia dah memang atas tanah. Boleh faham? Baik, itu satu hal. Bila unta kita kali okey, ini kalau siapa yang tak pernah nampak unta, tak pernah nampak dia mungkin nampak dia dah nampak unta tapi tak nampak dia duduk macam mana. Unta, mana-mana unta kat dunia ni, dia kedua tangan depan, kedua kaki kat belakang. Kita andaikanlah, atau semua empat tu kaki, empat tu tangan, tak ada masalah. Bila dia nak turun, dia akan mendahulukan, dia akan bengkokkan tangan kat depan dulu. Kedua tangan di hadapan dahulu. Dia akan bengkokkan dulu, dia turun ke macam tu. Baru belakang tegak lagi. Lepas depan tu dah bengkok, cecah tanah, baru belakang tu akan bengkok dan turun. Boleh? Unta dia membengkokkan, dia bukan meletakkan. Sebab dah nama yang letak. Unta bila nak turun, dia akan bengkokkan bahagian sendi depan dulu, baru dua sendi belakang, baru dia turun. Baik. Di sini perlu di-clarify, perlu dijelaskan. Bila unta meletakkan dua sendi di hadapan, yang dia letakkan itu apa? Nak kata dia letakkan tangan, bukan, tak tepat. Sebab tangan dia dah memang kat atas tanah. Para ulama bahasa, ya, antaranya yang ulama bahasa yang terkenal yang bernama Al-Fairuz Abadi, yang mengarang kitab-kitab kamus, antaranya Kamus Al-Muhit,
kamus bahasa Arab yang terkenal daripada dulu lagi, mengatakan bahawa ulama bahasa sepakat bahawa semua haiwan 4 anggota, atau panggil apa? Ad-dawab. Bahasa Arabnya ad-dawab. Haiwan yang berjalan 4 kaki lah. Haiwan melata ke apa? Ya. Unta, ya. Semua lututnya adalah di hadapan. Unta, kedua lututnya adalah di hadapan. Jadi apabila unta itu membengkokkan sendi di hadapan itu, 2 sendi di hadapan, mencecah ke tanah, yang mencecah ke tanah dahulu itu adalah kedua lututnya. Maka di sini Syekh Albani kata, kalau kita lihat riwayat Ibnu Daud, tidak ada, dia bukan maklub, bahkan memang tepat. Nabi mengatakan bahawa sekiranya seorang itu turun sujud, ya, janganlah dia turun seperti unta, dan hendaklah dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Itu memang tepat. Kalau kita buat macam tu, kita mendahulukan kedua tangan sebelum dua lutut, kita akan dapat menyelisihi unta. Kerana unta bila dia nak turun, dia akan mencecahkan kedua lutut yang berada di hadapan dahulu sebelum belakang. Maka tidak ada tidak berlaku terbalik dalam riwayat, tidak berlaku inqilab dalam riwayat itu. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan, ya, larangan menyelisih unta itu adalah pada mendahulukan anggota apa, ya, atau ada yang mengatakan larangan yang dimaksudkan adalah menyerupai cara turun itu. Perhatikan, apakah maksud larangan hadis Nabi bila seorang kamu turun sujud, jangan dia menyerupai unta? Ini soalan. Adakah yang dimaksudkan dengan larangan ini adalah larangan dari segi mendahulukan anggota apa, atau larangan daripada segi gaya turun itu? Kalau Syekh Ibn Utsaimin, dia melihat bahawa yang dimaksudkan dengan larangan itu adalah yang kedua, iaitu gaya. Maka kerana itu Syekh Ibn Utsaimin kata jangan dahulukan kedua tangan. Sebab kalau kita dahulukan yang depan dulu, itu dah sama macam unta. Unta, ya, didahulukan yang di depan. Tapi adakah pendapat itu betul? Kalau kita lihat hadis, kita akan mendapati bahawa yang dimaksudkan dengan adalah bukan gaya, tetapi dari segi anggota apa yang turun dulu. Sebab Nabi perincikan selepas tu, jangan kamu turun seperti turun unta, dan hendaklah kamu mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Jadi bukan yang dimaksudkan adalah gaya turun, sebaliknya yang dimaksudkan adalah dengan mendahulukan apa dulu. Dan yang mana kalau kita lihat unta, dia mendahulukan kedua lututnya, maka hendaklah kita jangan mendahulukan kedua lutut kita, sebaliknya hendaklah kita mendahulukan kedua tangan baru kedua lutut sebelum sujud.